Astaghfirullahaladzim. 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 Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa nusallim ala rasulil mustafa al-qail idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yakun Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salat wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wa ghadil basar wa hifzil lisan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati pengungsi Masjid Nurul Hidayah serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, Puan-puan haji, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala dengan limpahan kurniaan nikmat yang seluas-luasnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga kini masih lagi kekal bersama dengan kita, bahkan bertambah kualiti dua nikmat iman dan Islam insyaAllah. Dan sentiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kedua nikmat ini sentiasa kekal mengiringi sepanjang perjalanan kehidupan kita daripada awal hingga akhirnya, terutamanya di saat kita bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekal bersama dengan kita, nikmat Islam dan nikmat iman.
Alhamdulillah, bersua kita pada petang yang berbahagia ini, diam tak diam kita dah memasuki ke tanggal 15 ke 14 Ramadan. Kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan. Tengok malam tadi bulan mengambang. Alhamdulillah, maknanya kita diam tak diam telah pun melepasi pertengahan dah separuh bulan dah kita berpuasa. Alhamdulillah. Setentunya kita mengharapkan agar puasa kita ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah memasuki ke separuh masa yang kedua, insya-Allah. Setentunya antara benda yang kita ihtimalkan tak lain dan tidak bukan daripada sudut pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hujan kat luar lain macam sikit. Hujan ni macam berbahang. Kena hujan yang panas. Saya jangan sampai terkena kat kepala, takut tersedemam aja. Berbahang pasal cuaca tengah panas, tiba-tiba hujan. Tapi alhamdulillah dah meneutralkan insya-Allah cuaca kita. Baiklah, setentunya masih lagi kita memikirkan tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang teramat penting ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Bahkan di kalangan golongan salafus salih, antara benda yang mereka bimbangkan ketika mana beradanya mereka di dalam bulan Ramadan tak lain dan tidak bukan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal bila seseorang tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ianya memberikan satu kesan yang teramat besar. Itu sebab kalau kita merujuk dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis ini banyak periwayatan. Ada daripada Sayyidina Anas bin Malik dan ada daripada Sayyidina Abi Hurairah, menceritakan irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar darajatan faqal amin. Wa summa irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar darajatan saniyatan faqal amin. Wa summa irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar darajatan salisatan faqal amin. Menceritakan yang bahawasanya sahabat ceritakanlah ketika mana kami sedang menantikan Nabi untuk membaca khutbah. Maka masuklah Nabi ke dalam masjid dan kami mengamati akan langkah Nabi ketika mana Nabi menuju ke mimbar. Maka apa yang kami perlihatkan sesampainya Nabi di mimbar, ketika mana Nabi nak menaiki, ada 3 anak tangga lah. 3 anak tangga ni pun dibina oleh seorang wanita Ansar. Di peringkat permulaan ketika mana awal Islam, setiap kali Nabi nak menyampaikan khutbah ataupun peringatan, Nabi akan menyandarkan tubuh Nabi di sebatang pohon kurma. Peringkat permulaan. Bila Islam semakin berkembang dan semakin ramai yang masuk Islam, maka pada ketika itulah makin ramai. Dan setiap kali kalau Nabi nak membaca khutbah ataupun sebagainya, orang belakang ni sampai terjinjit-jinjit nak tengok akan Nabi, dan Nabi pun sukar nak lihat orang belakang pasal dah sama arah. Maka disitulah wanita Ansar meminta izin kepada Nabi untuk membina satu pangkin yang agak tinggi, istilahnya macam mimbar. Untuk Nabi, setiap kali kalau Nabi membaca khutbah, Nabi berdiri di tempat yang tinggi, mudah untuk orang belakang nampak Nabi. Bahkan Nabi pun boleh lihat orang belakang. Maka terbinalah satu mimbar yang bertiga kena anak tangga. Maka ketika mana Nabi nak menaiki mimbar tersebut, kami dapati setiap langkah Nabi di ketika anak tangga itu, Nabi mengungkapkan perkataan amin. Amin sebanyak 3 kalilah. Kemudian Nabi membaca khutbah dan selesai, kami pun mendatangi baginda Rasulullah SAW. Lantas kami katakan kepada baginda, ya Rasulullah,
alama mantah, untuk apakah engkau mengungkapkan perkataan amin ketika mana engkau nak menaiki mimbar tersebut. Lantas Nabi pun katakan, atani Jibril alaihissalam, ketika mana aku nak menaiki mimbar, datang malaikat Allah Jibril alaihissalam. Cuma pada kali ini malaikat Allah Jibril datang dengan membawa potongan doa, bukan membawa wahyu, tetapi dengan membawa beberapa potongan doa dan memerintahkan untuk aku mengaminkan akan doa tersebut. Kita bayangkan satu doa yang terlalu tinggi, darjatnya, doa yang diaminkan oleh ketua segala malaikat dan doa yang dipanjatkan oleh ketua segala malaikat dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 doa yang dipanjatkan. Doa yang pertama berhubung kait tentang puasa kita di dalam bulan Ramadan. Doa yang berbunyi, syakiyun abdin, kecelakaan ke atas kelompok manusia ini. Dan ada satu riwayat yang lain disebutkan raghima anfa, pun sama artinya kecelakaan ke atas kelompok manusia ini. Dan ada satu periwayatan yang lain ditambah lagi di depannya perkataan fa'abadullah, maka Allah Ta'ala akan jauhkan ke atasnya rahmat. Maknanya ada 2 lah. Satu, Allah Ta'ala campakkan kecelakaan, dan yang keduanya Allah Ta'ala akan jauhkan ke atasnya rahmat. Man adraka Ramadan falam yaghfirlah, bila Allah Ta'ala berikan kesempatan ke atas seseorang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan tentang pengampunan, apatah lagi kita dah masuk ke fasa pertengahan ni lah. Setentunya kita memikirkan tentang itu, kita sempat bermuhasabah diri. Adakah sepanjang 15 hari kita berpuasa, kita mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, ataupun kita termasuk di kalangan golongan yang Nabi sebutkan, kam min so'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat akan apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga sahaja. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan golongan tersebut. Dan kalau kita fikirkan dalam-dalam, rupanya ada di kalangan mereka yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Kita tak pasti apakah asbab. Mungkin pengisian yang diisi di dalam bulan Ramadan kita ini syukur, apatah lagi di Muar, masjid dan surau hidup dengan majlis-majlis ilmu. Setengah-setengah tempat tuan-tuan tak, masjidnya tak berapa nak ada kuliah. Bila tak ada kuliah masjid, maka masyarakatnya jauh dengan majlis ilmu. Kita ni masjid dekat-dekat, kalau kita lihat berlumba-lumba hari ni masjid kat Muar ni mengadakan majlis ilmu. Tapi kalau kita lihat belah-belah sana air hitam tu, terkadang tak ada majlis ilmu. Cuma kesianlah di kalangan masyarakat yang ada, bila masjid tak anjurkan majlis ilmu, ada dia buat majlis ilmu sekadar baca hadis yang ada, kemudian sekitar tu je. Tak pasti kenapa mereka tak menganjurkan majlis ilmu. Adakah sayang nak keluarkan duit, ataupun wallahu ta'ala alam, nak katakan tak ada tenaga pengajar. Kita kat Muar ni ada dekat 100 orang di kalangan guru takmir yang anytime lah, bila-bila masa boleh isi untuk pengajian kuliah subuh ke kuliah maghrib di atas AJK masjid lah. Bila AJK ni dia tak berapa nak dekat dengan majlis ilmu, maka dia akan jadikan masjid itu pun tak ada suasana majlis ilmu. Tetapi kalau jenis AJK yang memang biasa majlis ilmu, dia akan pastikan masjid yang dia diamanahkan untuk menjadi AJK, dia akan hidupkan di atas AJK juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab
Bila kita melihat akan kualiti puasa kita, Imam Ghazali meletakkan puasa ni dia ada tiga tahap, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama yang dinamakan puasa awam ataupun puasa umum. Nama pun awam, nama pun umum, biasanya orang-orang awam lah yang terlibat dengan peringkat yang pertama. Kita ni dah dikategorikan upgrade sikit lah, orang-orang yang cinta kerana ilmu. Puasa yang kedua yang dinamakan puasa hawas ataupun khusus. Ni tempat kita lah, insya-Allah. Dan puasa yang ketiga yang dinamakan puasa hawasu khusus. Mungkin ada di antara kita, mungkin tak semualah, mungkin Pak Imam kita dia sampai tahap yang ketiga ni lah. Yang kita ni insya-Allah berusaha ke tahap yang ketiga ni, insya-Allah. Bila menyebutkan tentang tahap yang pertama, puasa awam, dia punya skopnya teramat kecil lah. Mudah-mudahan kita tak lagi lah di tahap yang pertama ini. Skopnya sekadar menjaga dua saja anggota daripada perkara yang membatalkan puasa. Pertama, perutnya daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, keinginan nafsu syahwatnya. Sekadar itu je. Peringkat yang pertama sekadar itu saja, nak pastikan puasanya tak batal. Maknanya dijaga, tetapi pengisiannya tak ada dalam tu. Dia tak jadikan seluruh anggota ataupun panca inderanya meraih pahala yang ada di dalamnya. Ini peringkat yang pertama lah, puasa awam. Puasa yang kedua yang dinamakan puasa hawas ataupun khusus. Yang ni ada upgrade sikitlah, di samping dia menjaga perut dan keinginan nafsu daripada perkara yang membatalkan puasa, maka dia memastikan seluruh anggota tubuh badannya dan panca inderanya turut berpuasa untuk meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan puasa di peringkat ini, seseorang itu memastikan tak ada sebarang bentuk pengguguran pahala. Dijaga sungguh-sungguh jangan sampai hilang pahala. Ni hebat tahap kedua. Pastikan tak ada hilang pahala. Bila tak mau hilang pahala, tak adalah berdepan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala, menghilangkan pahala. Dia ada banyak anggota yang kalau kita fikirkan sukar untuk dikawal. Memang susah untuk dikawal. Yang pertamanya mata kita, dan yang keduanya lidah. Dua ni. Yang lain kita rasa insya-Allah kita boleh pelihara. Yang bila melibatkan mata, bila melibatkan lidah ni agak susah. Itu sebab antara doa yang ulama ajarkan, yang kita bacakan tadi, doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Ramadan, ya Allah, kurniakanlah kepada kami keberkatan sepanjang beradanya kami di dalam bulan Ramadan ini. Wa a'inna fihi, dan ya Allah, bantulah kami di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini, ketika mana kami ala siam, kami berpuasa. Bantulah puasa kami di tahap yang kedua ataupun ketiga. Wa ala siyam wa ala qiyam, dan bantulah kami untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Lagi-lagi kita dah nak menghampiri ke 10 malam yang terakhir, perlu ada persiapan. Wa ghaddil basar, ya Allah, bantulah kami untuk menjaga pandangan mata kami. Wa hifzil lisan, dan menjaga petuturan lidah kami. Ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan tak ada sebarang bentuk pengguguran pahala. Ini di tahap yang kedua, insya-Allah tahap kita lah. Tahap kita. Dan tahap yang ketiga yang dinamakan puasa hawasil khusus. Ini peringkat yang kita cuba usahakan. Yang mana ada di dalamnya, ada peringkat yang pertama, kita memastikan perut kita ataupun kehendak nafsu kita daripada perkara yang membatalkan puasa.
Di dalam tahap ini pun kita memastikan seluruh anggota tubuh badan kita berpuasa dan memastikan tak ada sebarang bentuk berlakunya pengguguran pahala di dalamnya. Yang ketiganya, kita menjadikan syumul hati kita ini mengingati Allah Ta'ala dan kita tidak meletakkan sedikit tentang perkara-perkara duniawi. Senang ke susah tuan-tuan? Nak ibu kan susah. Pasal kita solid jadikan hati kita ini mengingati Allah Ta'ala penuh dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dan kita tak letakkan benda-benda duniawi. Kalau tak ia sukar. Tapi kalau kita sampai dah dapat ke tahap ini tuan-tuan, Masya Allah, seolah-olah satu bentuk latihan. Latihan kita yang mana satu ketika nanti kita akan berpuasa, kita tak makan dan tak minum pada ketika itu ditakdirkan kita puasa. Bukan 30 hari. Tetapi puasa kita pada ketika itu tak ada sahur dan tak ada berbuka dan tempoh 400 hari lebih. Adakah kita akan berhadapan dengan suasana tersebut, iaitu ketika kemunculan Dajjal? Pada ketika itu, apakah makanan kita? Bila sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma labisuhu fil ard, berapa lamakah tempoh Dajjal ini berada di muka bumi Allah Ta'ala? Maknanya Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk Dajjal ini berada di muka bumi Allah Ta'ala ini berapa tempoh lamanya? Lantas Nabi katakan kepada sahabat, arba'una yauman, 40 hari. Bila dengar 40 hari, rasa macam tak berapa nak lama lah. Istilah tanpa 10 hari je, untuk kita kalau berpuasa, adalah sekadar 40 hari je sangat. Kalau kita ada perbekalan pun, kita boleh simpan dalam stok. Tetapi 40 hari itu bukan hakikat. Yang realitinya yang Nabi sebutkan daripada 40 hari, hari yang pertama kata Nabi, kasanah, seperti setahun. Setahun 365 hari. Hari yang kedua daripada 40 hari itu yang Nabi sebutkan, hari yang kedua, kasyahrin, seperti sebulan. Sebulan 30 hari. 365 campur dengan 30, berapa? 395. Manakala hari yang ketiga daripada 40 hari, kal jum'ati, seperti seminggu. 395 campur dengan 7, 402. 402 campur hari yang berbaki masuk hari keempat sampai ke hari 40 tu hari-hari sebagaimana biasa, sekitar ada berbaki 36 hari lah. 36 hari campur 402 hari, tak ke 438 hari. Maknanya kita akan berpuasa, maknanya tak makan dan tak minum, walaupun ianya berlaku mungkin bukan dalam bulan Ramadan, tetapi yang nyata tak ada makan dan tak ada minum. Pasal Allah tak takdirkan ketika mana munculnya Dajjal yang akan berpengkalan di Asfahan, Khurasan. Pada ketika itulah Allah Ta'ala takdirkan setitik air di langit ni daripada 3 tahun sebelum tu Allah Ta'ala tak turunkan. Setitis air tak ada, dan setitis air daripada perut bumi pun tak ada. Cuba kita bayangkan suasana kemarau yang betapa dahsyat. Hari ini kita berdepan dengan musim panas ni pun kita dah terasa. Baru ni di mana diaitamkan berlaku kebakaran 150 hektar terbakar. Itu nisbah baru seminggu ni kepanasan. Ini mujur dah hujan. Bayangkan setitis air dalam tempoh 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, bermula dengan 1/3 sulus, kemudian separuh, kemudian seluruhnya tak ada setitis air daripada langit ataupun daripada perut bumi. Cuba kita bayangkan pada ketika itu dunia berdepan dengan kemarau, kematian yang begitu dahsyat, tak ada makan dan tak ada minum, kesengsaraan yang begitu dahsyat. Segala usaha
negara-negara dunia untuk mendapatkan perbekalan makanan ataupun air tak mampu, habis. Dan keadaan kesengsaraan tersebut Allah Ta'ala takdirkan muncul Dajjal. Dajjal ni akan muncul tak lain dan tidak bukan dia nak tanggalkan iman orang-orang Islam walaupun sebesar zarah, akar-akarnya sekali dia nak tanggalkan. Untuk itu antara fitnah yang besar, dia akan round. Tak ada negara, tak ada negeri, tak ada daerah, tak ada kampung, tak ada parit, tak ada segala-galanya. Semua dia akan lalu. Modalnya, alastu bi rabbikum, adakah kamu ini mengaku aku sebagai Tuhan? Maka di kalangan mereka yang menyebutkan perkataan bala, pada ketika itu mendapat kenikmatan daripada si Dajjal itu. Dajjal akan memberikan segala-gala kemewahan dan makanan yang begitu hebat. Ditakdirkan negara itu memperakui akan Dajjal itu, negara itu akan diberikan nikmat, hujan akan turun, tumbuh-tumbuhan akan hidup. Bahkan Dajjal bagi ketulan-ketulan emas, tuan-tuan. Siapa tak kelabu mata, ketulan emas. Hidup dalam keadaan kemewahan. Tak ada orang miskin, semua diberikan kemewahan. Asalkan sebut bala. Bala. Tetapi di kalangan orang-orang beriman, kita yang Allah Ta'ala berikan satu bentuk perisai ataupun pendinding, yang selama ini kita beramal dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Kita menghafal 10 ayat yang pertama di dalam suratul Kahfi. Kita tidak pernah tinggal suratul Kahfi setiap hari Jumaat ayat 1 hingga 110. Bahkan kita tidak pernah tinggalkan untuk membaca 10 ayat yang terakhir di dalam suratul Kahfi untuk hari-harian kita. Dan kita menghafaz doa perlindungan yang Nabi ajarkan. Untuk kita baru doa ini di dalam solat kita sebelum kita memberikan salam, ini sudah cukup untuk sebagai satu perisai kita. Pada ketika itu, bila Dajjal mendatangi kita, Allah Ta'ala akan pelihara iman kita. Cuma dalam keadaan suasana sebegitu, Allah diberikan kenikmatan ke atas orang kafir, orang fasik, orang munafik, yang mereka ini mewah. Dalam konteks kehidupan mereka mewah lah. Pada ketika itu orang-orang beriman, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ya'ishun nas tilka zaman, bagaimana kami di kalangan orang-orang beriman nak meneruskan kehidupan tak makan dan tak minum dalam tempoh 438 hari itu. Tak ada sahur, tuan-tuan, tak ada berbuka. Maknanya kita berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka dalam sekitar 438 hari. Sahabat nak tanya kepada Nabi, bila orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik diberikan kemewahan, diberikan makanan selazat-lazatnya segunung roti diberikan, kami orang-orang beriman ni bagaimana nak meneruskan kehidupan? Apa makanan kami? Sahabat nak tanya kepada Nabi, apa makanan kami pada ketika itu? Takkan kami dibiarkan mati sebegitu saja? Maka sahabat mengharapkan paling tidak pun Allah Ta'ala berikanlah bekalan, mungkin kurma ajwa ke, seorang 3 ke, atau air zam-zam ke, jadilah. Rupanya tak ada. Nabi kata makanan orang-orang beriman pada ketika itu zikrullah. Itu yang kita nak kaitkan dengan puasa yang ketiga tu, hawasul khusus. Zikrullah, Nabi sebutkan 4 zikir yang maknanya dalam puasa kita ni paling tidak paling miskin sehari 1000 lah. Kita sebut sehari 1000. Yang pertama tahlil la ilaha illallah. Kita berazam dalam sehari 1000, boleh tak? Sehari 1000. Kemudian tasbih subhanallah pun sehari 1000. Pandai-pandailah kita agihkan. Kemudian yang ketiganya tahmid pun sama, tahmid ni alhamdulillah. Yang ketiganya takbir Allahu Akbar. Ini 4.
Maknanya kita jadikan puasa kita di peringkat yang ketiga ni syumul solid hati kita ini berzikir dengan zikirullah penuh. Bila banyak kita berzikir tentang benda-benda dunia ni takkan nak masuk. Pada ketika itulah kita mengharapkan kita dah ada persiapan. Ini latihan kita kerana kita tahu kita akan hidup di zaman Dajjal. Tinggal kita dah 100 tahun genap lah. Nak ikutkan dah ada mujaddid lah. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila menyebutkan tentang pengisian dalam puasa kita ni tuan-tuan, diam tak diam dah 15 hari ni, ulama ada menyebutkan ada 5 perkara kebanyakan manusia ini, mereka ini mengalami kerugian bila mereka termis akan melakukan 5 perkara. Mudah-mudahan kita tak termis, tak tertinggal lah. Walaupun 5 perkara ni kita nampak macam biasa-biasa, tetapi kalau kita tinggalkan, kita tergolong di kalangan manusia yang serugi-ruginya. Yang pertama disebutkan alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan ketika mana berada di dalam bulan Ramadan. Ketika mana mereka bangkit sahur, mereka tak ambil peluang untuk solat 2 rakaat. Paling tidak pun 2 rakaat. Kalau tak buat, serugi-rugi. Alangkah rugi. Diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berada di dalam bulan Ramadan, ketika mana nak bersahur tak bangkit, ketika mana bersahur tak lakukan solat walaupun 2 rakaat. Masya Allah. Hari ini dah menjadi budaya kepada anak-anak muda kita lah. Mereka bersahur jam 12, jam 1. Memang mereka dah melihat tak nak bangun sahur. Itu sebab kalau kita kejut sekalipun, tak apa mak, dah sahur pukul 1. Tahu-tahu bangun dalam keadaan subuh. Betapa ruginya. Dah 1. Kerugian tak dapat keberkatan sahur. Yang kedua, dia tak dapat untuk melakukan bangkit walaupun 2 rakaat solat sunat. Ini pertama. Yang kedua, alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala beri kesempatan berada di dalam bulan Ramadan, ketika mana di waktu mereka nak berbuka puasa, mereka tidak ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini bukan doa buka puasa, maknanya doa-doa sebelum berbuka puasa. Paling tidak pun kita ambil peruntukan 15 ataupun 20 minit nak berbuka puasa, kita dah persiapkan anak-anak kita, isteri kita ini untuk duduk. Kita memulakan bertafakuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Arti kata lainlah, kita dah pesan bini kita agak-agak setengah jam sebelum berbuka puasa dah tak ada sibuk-sibuk ke dapur lagi. Tak ada sibuk nak ke dapur lagi, tak ada nak goreng-goreng lagi, dah tak ada nak buat-buat air lagi, dah tak payah suana pergi bazar ada benda yang tak cukup. Maknanya persiapan paling tidak 20 minit sebelum nak berbuka puasa, kita dah siap dah. Kita sebagai ketua keluarga dah pimpin. Bermula dengan zikir, antara zikir yang terbaik sebelum kita nak berdoa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ataupun zikir-zikir yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Pada ketika itulah dekat-dekat nak berbuka puasa, kita ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Ta'ala ikut hajat kita lah. Kan kita masing-masing ada hajat, ada peruntukan yang kita nak doakan. Mungkin ada di antara kita yang apa? Yang keluarga kita sakit, anak kita sakit, isteri kita sakit. Isteri saya dah masuk hari ketiga dah berada di ward KPJ. Dia kena apa? Dia 3 appendix. Lalu apa tu yang kalau kita lapar tu, gastrik. Yang satu tu ada GST, bukan GST nya, apa CCST apa benda. Dia TT jugalah. GST tu dah lain 3 tu. Jadi semalam dah operation 3 benda ni lah, masya-Allah.
Dia sampai tahap dia tak boleh sahur, masuk dia akan muntah, makan muntah. Saya risau pasal apa. Pergi klinik, klinik kata ke hospital. Cek betul ada 3. Gastrik, appendix dan apa benda, ada 4 kataan. Lupa nak sebut bahasa. Dia macam ada benda ketumbuhan kat rahim lah, biasa perempuan. Apa asis apa? Asis namanya. Wah, ibu-ibu hebat betul lah. Mesti cikgu sains ya. Jadi alhamdulillah selesai dibuang semua. Selesai dibuang. Nak tunggu keluar je lah. Maknanya ada anak saya yang kecil tu, saya kena jaga dia lah, yang kecil tu. Nak bawa ke solat tarawih, saya takut dia kan tarik kursi orang kan, viral lagi. Tak boleh tahan juga. Saya pernah kuliah tarawih, bawa dia kat surau Batu 7 Tongkang Pecah, bawa je lah. Tengok, okey lah insya-Allah. Rupanya ketika mana solat tarawih tuan-tuan, dia naik kebetulan ada meja untuk pengkuliah. Dia duduk, dia tekan, dia berkuliah. Oh, orang tengah solat tarawih. Agak-agak saya tengah jadi imam tu, agak-agak macam mana anak. Dah nak beri salam, Assalamualaikum, dia tahu, mencecek dia lagi ke mak dia ke belakang. Tak sempat kita nak tangkap. Dan tu kita imam, dia datang lagi. Oh, dalam hati ini memang suka betul dengan mic ni, benar-benar jadi penceramah lah. 3 tahun. Ini maknya tak ada. Itulah. Masya Allah. Itulah dah tua-tua ada anak kecil kan. Oh, kalau pergi pasar raya tuan-tuan, kalau dia lepaskan, dia punya lagi laju, agak-agak kita nak kejar tak? Itulah. Saya taklah tua mana pun kan, tapi kira tua jugalah. Tapi tuan-tuan lagi tua kan. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Anak kecil cawangannya 1 bukan 2, bukan 3. Ada kawan saya tu dia dapat usia. Dia cawangan yang kedua tu yang dapat anak kecil tu. Saya 1 je. Baiklah. Yang ketiga, pasal antara waktu doa mustajab ketika nak berbuka puasa. Kan Nabi sebutkan salah satu la turaddu da'watukum, ada 3 doa yang Allah Taala tak akan tolak. Bahkan ketiga golongan ini sedang berdoa, Allah Ta'ala akan berikan laluan doa ini untuk menembusi langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebutkan, wa izzati, inilah kemuliaan aku, la ansuruna, dan aku akan membantu, akan memustajabkan doa ini wala ba'dahin, walaupun sesaat sekalipun. Ini 3 golongan yang Allah takkan tolak doanya. Yang pertamanya doa al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga mana dia ini berbuka puasa. Yang ketiganya dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Baiklah, tadi yang kedua tadi. Yang ketiga, alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan berada di dalam bulan Ramadan, mereka tak ambil pula peluang untuk pulun membaca Al-Quran. Istilah pulun ni maknanya kita ni baca Quran dengan penuh ketamakan. Masa yang ada tu kita jangan lepaskan begitu, kecuali kita akan pulun dengan Al-Quran. Alangkah ruginya kita tak ambil kesempatan untuk pulun Al-Quran. Saya antara pengalaman saya ketika berada di tempat saya lah belajar di Mekah Jordan, antara benda yang saya kagum dengan orang Arab ni, masyarakat, suasana, budaya mereka. Setiap kali mereka memasuki bulan Ramadan, mereka dengan Quran jadi rapat. Handset ni dah macam ke tepi dah. Mereka akan gantikan dengan Quran. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, muda, orang tua. Kan kita nak jumpa tempat kita, di kalangan kita baca Quran kat masjid, kat surau kan. Di sana suasana Quran tu berada di tempat-tempat awam. Hatta kalau kita menaiki bas awam lah. Kat sana biasa naik bas awam. Cuma tempat kita ni dah lama tak naik bas awam. Anak kita hari ni kalau bawa naik bas awam, dia macam jago lah tuan-tuan. Zaman-zaman ting dah tak jumpa lagi ya. Zaman kita ada. Ingat betul Fahad, nak pergi sekolah naik bas maju masa tu. Satu sangkut, turun. Itulah kenangan. Dah tak ada lagi anak kita.
Naik bas dianggap macam benda yang baru pada dia, dah macam museum pada dia. Jadi jakun pula. Suasana di sana antara kenderaan utama naik bas lah, namanya coaster. Dia bukan bas, coaster. Bila kita menaiki coaster, tuan-tuan, orang Arab duduk di kerusi, bulan puasa ni masing-masing tunduk baca Quran. Itu yang jenis sebut, yang berdiri pun pegang apa tu, palang bas, tangan kanan pegang Quran. Tak kira lah bas tetap berat, dia tetap baca Quran. Ini antara kehebatan mereka lah. Mereka isi dengan Al-Quran. Kagum. Kalau tempat kita ni, kita budayakan macam itu, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan tunggu kat bus stand tu pegang Quran. Orang tengok, bang terbiat ke apa ni. Ini nak tayang, nak tunjuk. Dia lain. Mentaliti orang Melayu kita ni lain. Kononnya kita nak tunjuk. Sana budaya macam itu. Tapi kalau bulan biasa dah tak ada pula. Bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan saja berlaku. Bahkan mereka akan simpan cuti tahun mereka untuk 10 malam yang terakhir. Dia akan ambil cuti 10 malam yang terakhir untuk mereka isi 10 malam terakhir. Itu kehebatan dia. Baiklah. Maknanya yang ketiga ni, alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan berada di dalam bulan Ramadan tidak ulun untuk membaca Al-Quran. Dan yang keempat, alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan berada di dalam bulan Ramadan tak ambil kesempatan untuk ulun bersedekah. Dia bukan sekadar sedekah, ulun sedekah. Jadi kalau kita nak ulun sedekah, tuan-tuan, kita dah persiapkan duit kat poket kita untuk sedekah. Sebab kalau kita fikirkan konsep kita ni macam tak berapa nak tepat. Tuan-tuan perasan tak kalau dekat-dekat nak raya, waktu sekarang lah 2 minggu nak raya, kita sibuk pergi dengan pegawai bank nak minta tukar duit baru. Not RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Kita dah persiapkan dengan sampulnya sekali. Untuk apa? Untuk ketika mana berada dalam bulan Ramadan, senang kita nak bagi anak saudara, nak bersedekah. Sebenarnya tak, konsep tu macam tak tepat. Cuba kalau kita ubah sikit sebelum nak masuk bulan Ramadan. Kita pergi kat bank, confirm tak ada stok lah. Bank pun pelik, raya nama lagi, tak ada stok. Sekarang ni pun kalau kita tanya bank, duit tak sampai lagi, duit baru tak sampai lagi. Yang ada recycle je. Patutnya sebelum masuk bulan Ramadan, kita dah persiapkan duit-duit kecil. Dah ada dah. Maknanya kalau kita ke mana-mana nak pergi bazar ke, kita nak pergi bank ke, dah siap. Confirm kita akan jumpa orang yang minta sedekah. Tak kira orang jual keripik ke, orang minta sedekah pada ketika itu, laju je kita ulu. Tak kira RM2 ke RM3, pasal kita dah ada persiapan untuk bersedekah. Pasal Nabi sekali memasuki bulan Ramadan, sedekah Nabi ibarat rihun mursalah, angin yang lalu, yang laju, yang kuat untuk Nabi bersedekah. Artinya persiapan kita sebegitu. Sekali balik kampung, anak saudara awal-awal dah bagi. Tetapi dah budaya bulan Ramadan barulah kita bagi. Macam kita nak minta maaf, tuan-tuan. Patutnya kita nak meminta maaf, istilahnya nak menyusun 10 jari minta maaf kosong-kosong, halal makan minum. Patutnya waktu ni sekarang ni dekat-dekat nak 10 sebelum 10 malam terakhir ni kan. Nanti yang ni kan kita akan sibuk nanti dekat-dekat besok nak raya, malam nak raya, tuan-tuan. Ramai orang tu. Satu hal pula kita nak balas. Sekarang kan boleh copy paste, ambil je gitu kan. Ada orang siap letak gambar sekali selamat, susun 10 jari. Kan patutnya minta maaf ni sebelum masuk 10 malam yang terakhir. Pasal kita taharu kita nak memburu nak buru malam Lailatul Qadar. Kerana ada 4 golongan yang Nabi sebutkan yang Allah Ta'ala tak pandang doa ataupun amalan bila terlibat. Daripada 4 golongan, dia ada 2 golongan. Yang pertamanya, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala tak pandang doa. Seterusnya, yang Nabi sebutkan namanya al-musyahin. Namanya musyahin. Bila Nabi sebutkan perkataan musyahin, sahabat
Dia tak tahu musyahin itu apa. Sama antara mereka duduk berpandangan. Maka mereka tanya kepada Nabi Rasulullah, apakah itu musyahin? Nabi pun katakan musyahin itu adalah musarim. Pun sahabat tak clear apakah itu musyahin, apakah itu musarim. Sahabat nak Nabi detailkan maknanya. Lantas Nabi katakan musyahin itu, musarim itu adalah allazi la tatakallamu akhahu fawqa salasata ayyam. Di kalangan saudara se-Islam yang tidak bertegur kepada saudara se-Islamnya lebih daripada 3 hari, dia tak tegur disebabkan kebencian, disebabkan dendam kesumat, disebabkan sakit hati, disebabkan permusuhan. Pada ketika itu tidak layak untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Kata Ar-Rahim dan allati la tatakallamu akhafu fawqa salasata. Patutnya ini sebelum nak memasuki kita dah persiapkan hantar. Minta maaf ada salah dan silap, terkecil bahasa, hantar patut yang ni. Tapi dah budaya kita nak masuk Syawal pun tak ada masalah. Sedangkan persiapan kita nak malam Lailatul Qadar. Baiklah, itu yang keempat dan yang kelima. Alangkah ruginya di kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan berada di dalam bulan Ramadan tetapi tak dapat pahala menghidupkan sepanjang malam dengan pahala qiyamul lail. Mereka tak dapat konsisten untuk mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man qama ma'al imam summa yunsarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang solat tarawih bersama dengan imam dan selesai bersama dengan imam ketika mana solat tarawihnya, maka Allah Ta'ala akan tuliskan kepadanya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kat sini ada tak budaya solat tarawih 4 imam buat 20, 8 hilang? Ada tak kat sini? Rasa tak ada. Kalau kat tempat saya memang tak dinafikan lah. Penuh membuat. Masuk 8 je. Yang tinggal 3 soft aja tuan-tuan. 3 ataupun 4 soft. Begitulah. Begitulah keadaan. Kalaulah mereka tahu betapa besarnya mereka mengalami kerugian tak dapat pahala qiyamul lail tuan-tuan, setentunya mereka akan pastikan mereka akan solat sama selesai dengan Pak Imam. Katakan kita ini memang berpegang teguh dengan 8 rakaat, kita carilah mana-mana tempat yang 8 rakaat. Kat Muar ni bukan tak ada. Seingat saya di Surau Parik Haji Baki ada buat 8. Pergi ke sana tapi jauh lah pula. Kat dekat-dekat sini mesti ada punya. Kalau kita yang jenis nak buat 8 lah kan. Pada saya beza 8 dengan 10 bezanya dalam sekitar 20 minit ataupun setengah jam je lah. Bukannya jauh pun beza. Tapi gitulah keadaannya. Kalau dia tahu betapalah ruginya, pasti dia tak akan buat 8 rakaat, dia akan selesai bersama dengan Pak Imam. Ini 5 perkara yang terkadang kita mengalami kerugian. Mudah-mudahan kita tak terlibatlah walaupun satu golongan, insya-Allah. Yang berazam dekat-dekat dah masuk 10 yang terakhir ni makin kita upgradekan tuan-tuan. Insya-Allah. Biasa habis pukul berapa? 5.30. Insya-Allah. Nanti kita akan jumpa lagi lah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita ni walaupun sekejap tetapi memberi persiapan satu bentuk muhasabah diri kita nak memperbaiki amalan puasa kita, insya-Allah. Setentunya kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم نور بكتابك بصرنا وأشرح به صدرنا واستعمل به بداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wah, alhamdulillah. Oke, jazakallah, ya kasih.